Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Ada satu, kita jangkakan indeks ni sedang menaik. Kalau anda nak trade dia, you wait for this type of move. Faham tak? Anda tunggu pergerakan macam ini. Anda tunggu satu pergerakan yang buat higher high, anda tunggu 1, 2, 3. Nikkei tadi tak ada. Nampak tak? Pergerakan ini tak buat higher high. Nampak tak? Ni tak. Dia tak buat higher high. Kalau dia buat higher high daripada satu ni, pullback ni anda boleh long. Wassalam Nadwa. Dia sideways, tak ada apa-apa. So you are not trading it. Kalau anda nak tengok untuk indeks yang ada mungkin adalah kepada S&P 500. Tetapi S&P 500, kita lihat level dia daripada sini. 1, 2. Sini tak sampai 1618. Dia tak ada incomplete sequence. Faham tak? Basically, apa yang kita katakan adalah pergerakan daripada sini, dia basically dah complete. Unless dia break 1618, pullback tu anda boleh trade. Faham? Kalau dia break 1618 dalam structure yang sama, dalam structure ini, anda boleh trade unless dia buat benda tu. Momentum tak ada. Kalau dia buat correction yang lebih besar, then kita katakan this whole structure daripada bawah ni, daripada sini, daripada bawah ni complete. Okay, then anda boleh trade yang wave 2. Macam mana kita nak tahu? Anda tengok kepada RSI dia. RSI dia nampak this one ada kemungkinan ini adalah satu wave 2. Faham tak? Ini kalau dia buat 1, 2, 3 yang jelas, anda boleh entry. Faham? Pada waktu ni tak ada. Sebabnya nampak dia sama seperti struktur yang belakang tu. Dalam kawasan yang sama. Tak ada. Okay? So tak ada apa-apa. So S&P 500 anda tak trade pada waktu ini. Unless dia buat 1, 2, kalau dia buat besar macam ni kan. Kalau dia buat besar macam ni, tengok kalau saya letakkan dia macam ni. 1, 2, 3. Nampak tak struktur ini tak sama dengan yang macam. Saya ambil cat kosong. Kita ambil apa tadi? SPX. Okay, kalau kalau dia buat macam ni, 1, 2 dan 3. Kalau anda nampak yang ini, dia nampak lain daripada struktur yang lain. Dia nampak lain. Dia hampir sama dengan struktur sini tau. Tapi dia nampak besar kan. Jadi kalau itu berlaku, dan kita akan katakan ini kenaikan daripada sini habis dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah start memulakan correction. Kalau dia buat ini, dan sini anda boleh long, disebabkan kita jangkakan ini 1, 2, 3, 4, 5, whatever, 1, 2, 3, 4, dan kita jangkakan dia dah habis. Kalau itu berlaku. Sekiranya tak, dia terus naik, tak ada entry sebab dia tak ada momentum, tak sampai 1618. Faham? Okay? Itu tak ada apa-apa. Tak ada. You stand on the side. Tak ada apa-apa. Faham kan bila trend tu ada masih nak naik. Ini tak ada. YM dia react daripada tempat ini, tapi saya tak trade dia sebab 3 ni pun dia naik, tak apalah nak buat macam mana. 1 dan 2 ni, 3 ni tak sampai 1618, tak ada momentum. Naik, baguslah.
Cumanya kita buat benda berulang. Kalau 3 ni 1618, 4 tu saya trade. Okey? Jadi tak ada. Kita menunggu. Maksudnya apa yang saya cuba nyatakan kat sini adalah kita sedang menunggu untuk indices, kita sedang menunggu benda ni. Kita dah ada 1, 2, 3, 4. Sini dah buat 1, 2 dalam. 3. Dan kita tengah tunggu dia buat 4 dan 5. Okey? Dan ini adalah sebenarnya wave 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita dah ada 5, kita tengah tunggu 1, 2, 3. Faham? Kita tengah tunggu benda ni. Then kita enter balik. Waktu dia buat benda ni, pada waktu ni kita kat sini. Kita dekat sini. Kita dekat sini. Waktu ni. Kalau 3 sampai 1.0, maksudnya kita dah tu momentum dia dianggap habis. Kalau dia sampai 1618, then wave 4 tu kita masuk. Sebab ada wave 4. Ingat, wave 3 sifatnya 1618 baru kita kata dia sebagai motif. Motif wave 3 1.618. Barulah kita kata wave 4. Dan kita tunggu wave 5. Kalau dia 1, 2, 3 dan sampai 100, kita tak pasti ini wave 3 ke ataupun dia diagonal ke. Sebab kalau dia diagonal, wave 4 boleh sampai wave 1. Kalau kita letak stop loss kita 1.618, dia kena. Faham tak? Dia tak cukup sifat sebagai trending structure. Tapi kalau ini pun boleh jadi A, B dan C. Boleh jadi A, B dan C. Dia mungkin satu correction sahaja. Jadi buat benda simple. Kita tengok 3, 1618, then kita tahu ada wave 4. Kalau tak sampai, jangan. Nampak? Semua tu bersebab. Okey, sekarang ni ini dalam indices. Kita tengok indices, ini yang cerita kita. Tak ada satu pun yang lepas daripada 1618. Tak ada. Even untuk DAX ni, DAX mungkin buka lebih tinggi. Kalau dia turun, DAX dah memulakan wave 2. Kalau DAX membuat benda ni, kalau DAX buat benda ni, then kita akan ada S&P 500 tadi. Kalau DAX membuat benda tu, then ini adalah untuk S&P 500. 3 kita belakang ni, kita dah ada 4, 5 dan kita sedang membuat A, B dan C untuk buat wave 2. Nampak? Yes, Alang. Exactly, Alang. Tak sampai 1618, dia macam ni. Tak kisahlah logo apa pun, apa 1, 2, 3, 4, 5 ke, kita tunggu 1. Dia sampai 1, kita tak trade dah. Kalau dia kalau dia buat breakout macam ni, kita trade. Itu je. Dia buat breakout macam ni kan, sini 3 wave, anda trade. Itu je. Anda ingat itu, selagi dia tak sampai 1. Buat benda simple je. Okey, jadi kita nampak chart saya letak 2 view, iaitu DAX ni, DAX ni, kalau DAX buat satu lagi ke bawah, then this correction ini ia bukan sebahagian, ini adalah satu yang complete. Then kita ada wave 2. Kalau dia terus naik daripada semasa ni, kalau dia naik, then kita belum ada wave 2. Ini cuma wave 3, 4, 5. Kalau dia terus naik, itu belum lagi wave 2. Jadi saya letakkan 2 view kat sini. Kalau ini terus naik, then saya akan tukar dia kepada 3, 4, 5 sama seperti S&P 500. Tapi kalau dia turun B, C, complete X dan 3 wave lagi ke bawah, wave 2, kalau itu berlaku, then S&P 500, YM kita boleh trade. Nikkei anda boleh trade. Okey.
ESP 500, ESP 35, sebab apa saya letakkan untuk DEX macam tu? Sebabnya kita nampak untuk IBEX ni dah menunjukkan pergerakan itu. Nampak? Ni adalah untuk Europe. Nampak kan? Berut? Okey, sebab ini semua Europe ni dekat Spain. DEX tu dekat Germany, dekat Frankfurt. Jadi sebab IBEX ni buat benda ni, nampak tak dia lain? Kalau saya buang ni, nampak tak correction ni lain macam? Boleh Rosat nampak? Dia lain macam. Dia tak sama dengan yang belakang ni. Dia besar. Kan? Jadi sebab yang Europe ni saya ikutkan kepada tu. Okey? Jadi kalau ini buat zigzag ke bawah, then yang lain-lain akan apa? Kita akan ikut kepada DEX punya idea. Maksudnya kalau itu berlaku, then Nikkei, S&P 500, YM, saya akan lukis ini ke bawah. Ini jadi W, X dan Y. Nampak? Jadi correction. Exactly. Nampak cerita ni? Tapi apa-apa hal pun anda tak trade. Anda tak trade pada waktu ni. Untuk indeks, kalau anda dah masuk untuk YM ni, ini kita ada cerita minggu lepas kan? Anda dah risk free. Nampak tak? Dia sampai 100%, anda letak ni dah risk free kan? Jadi kalau dia terus ke bawah, kena BE, tak apa, kita tunggu kat bawah. Nampak macam mana trade dia? Bukan semua lekuk tu anda nak masuk. Bukan semua lekuk tu. Bukan semua lekuk. Jadi FTSE saya ikut kepada YM, tapi kalau dia break ke bawah lagi, ni break ke bawah lagi dan lebih sharp lagi dan break invalidation, kita ada wave 2 yang sedang berjalan. Semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Jadi cerita dia kalau ini ke bawah lagi, saya akan alihkan dan break sini, saya akan alihkan wave 1 ke sini. Ini semua sebagai wave 2. Itu je. Tak sampai berapa second dia nak buat dia. 5 ni kat atas ni. Kita akan jadi 1, 2, apa ni, ini belakang ni. Kan? Lepas tu ini 3, 4, 5 kat atas. Tak berapa saat dia nak tukar dia. Yang penting anda nampak 3 wave. Anda nampak 3 wave, anda long. Ini flat, anda tak trade. Itu je. Don't worry about 1, 2, 3, 4, 5 ni. Itu budak tadika punya kerja. Kerja kita tunggu ada incomplete sequence, anda trade. Itu je. Kerja anda tunggu incomplete sequence, trade. Faham? Tak ada incomplete sequence, anda tak trade. Ataupun momentum. Itu je. Don't worry about dia. Macam YM kan. Biarpun yang lain-lain tu, tapi YM ni, dia ada incomplete sequence. Dia ada. Jadi saya YM ni dia tak ada incomplete sequence, tapi tak ada pun dia react. Sebab itu kita tak trade kat sini. Kita tak trade kat sini sebab 1 dan 2 ni, 3 ni tak sampai 1618. Dia naik sukati dia. Don't worry about 1, 2, 3, 4, 5. Itu kerja budak tadika. Kerja kita nak trade bila ada incomplete sequence. Tak sampai. Advance sikit. 100% equally. Dia tak sampai, ada trade. Dia tak ada apa-apa. Ni mungkin dah habis. Ni sebabnya kita dalam ending diagonal. Sebab itu saya letakkan dia apa? Ni. Lupa nak alih benda ni. Ni adalah ending diagonal. Saya nak ubah tadi, lupa. Okey. Ni adalah ending diagonal. So, ini akan lebih naik atas turun, naik atas turun, naik atas. Don't trade it. Anda akan dapati susah. Kalau anda mungkin seorang scalper, maybe senang. Tapi kalau anda jenis yang letak limit order, anda tak trade ini. Okey? Jadi, waktu ni kita betul-betul market tengah buat correction. Trend yang daripada sebelum ni dah sampai equilibrium. Sebab itu kita tak nampak momentum. Kalau anda tengok yen pair pun tak ke mana. Yen pair, USD JPY, we are retracing.
untuk Euro JPY ke atas, Euro JPY, tetapi level semasa ni tak ada ni. Dia tak ada, dia dah sampai equilibrium. Kita tak ada, trend dia dah habis lah, itu je. Dia dah sampai satu ni. Nampak tak? Dia sampai satu, dia sideways. Jadi kita tak, jangan trade dia. Kalau anda trade dia naik, turun, nak buat apa kan? Dia sampai 1618, anda boleh trade dia. Kalau tak, retracement ini anda tak trade. Faham? Kalau 3 ni sampai 1618, 4 tu anda trade. Itu je. Simple thing kan Ustaz. Jadi tak adalah semua buka chart tekan. Buka chart tekan. Itu memang cari sideways market lah kerjanya. Ada cuba cari 10 pip kan. Stop loss 50 pip. TP 10 pip. Apa trade macam tu? Okay. EJ ni, EJ. GJ. Saya GJ ni adalah diagonal. Ini boleh ke bawah lagi tau. Simple Ustaz kan? Benda simple. Dia ada tempat pergi tak habis lagi 100%. Dia dah pergi, dia nak pergi lagi 161.8. Itu je. Macam mana dia nak pergi kepada tu yang bingung tengok dia punya structure ni. Jangan peduli structure, ada tengok level. Jangan anda tengok level. Structure cuma korektif yang anda nak tengok untuk nak masuk. Itu je. Kalau dia tak sampai, even ABC pun tak complete, WXY tu pun tak complete. Dia boleh truncated. Benda tu tak 100%. Mana ada teknik 100% kan? Dia tak sampai 100%, dia tak sampai equilibrium. Contohnya, 1, 2, katalah sini tak sampai 100%. Kita tunggu sini, dia pull back. Kita nak enter. Okay? Saya senang je. 1, 2, ni satu filter yang saya guna. Tapi it's not part of the technique, tapi cuma filter personal. Kalau anda tengok macam katalah dia tak sampai 1 lagi macam ni. Dia tak sampai 1 lagi macam ni. Tapi kalau dah dekat atas 764 tu, saya tak masuk. Atas 764 ni kalau dia macam ni kan, dia macam 3 sekarang ni kan. Macam ni. Macam 3 sekarang ni, katalah 3 ni tak sampai 1 lagi. Dia lepas 764 ni, saya tak trade. Saya tak trade. Kalau dia 764, 618, sebab tu anda nampak saya tandakan 764, 168. Dia retrace daripada situ, 3 wave, saya long. Kalau tak sampai 1 lagi. 1, 2 macam ni kan. Lepas tu dia break out high kat sini. Ini 5 wave. Dia break daripada, dia tak lepas 764, dia turun bawah, saya trade. Bawah 764, atas 764, tak, dekat sangat dah. Risk reward dia tak cantik. Exactly. Risk reward. Ni tak ada. Nampak? DJ ni tak sampai 1618. Kalau wave 3 ni sampai 1618 itu kita enter. Kalau ini kan 1618, 4 ni kita enter. Sebabnya 1, 2, kalau 3 ni 1618, itu adalah motif. Itu mengurangkan kemungkinan untuk dia buat diagonal. Bukan apa, kalau motif wave 4 tak sampai 50%. Kita ambil 3 wave, dia tak sampai 1618. Stop loss kita 1618. Kalau dia tak sampai 1618 ni, dia adalah diagonal. Kalau kita trade 3 wave, dia boleh langgar 1618 sebabnya wave 4 ni boleh masuk kepala wave 1, nampak? Nampak semua yang anda dah belajar masa ni, anda masukkan kan? Tu cerita dia. Okey? Boleh? Okey, jadi ni saya tak trade dia. Biarpun dia pergi, suka hati dia. Kalau anda dah enter, ini dah letak BE. Kalau anda dah enter, ini dah lebih 50%. Anda dah letak BE. Tapi saya tak enter sebabnya dia tak cukup syarat. Gold nak turun, dia tak ada sequence pun. GC.
Ni JJ. AJ masih ke atas. AJ masih ke atas. Kalau anda ikut entry kita masih berjalan. Saya masih ada 4 entry ni. Ada 4 entry. Semua dah risk free. AJ. AJ. Ini dah, ingat tak yang minggu lepas ada satu entry tu dah TP kan, AJ kan. Nampak? 1, 2, ini dah sampai 764618. Okey. Jadi kalau wave ni turun, kita tak trade dia. Unless 3 kat sini 1618. Faham? Then anda enter. Kalau tak. Kita tunggu yang lagi besar, fractals yang lagi besar, 1, 2 ni. Ingat, kita tengah tunggu saham tengah retest kan? Dan kita trade. Kalau tengok AJ ni, AJ menceritakan Nikkei. AJ ni menceritakan Nikkei. Okey? EJ tadi menceritakan apa? DAX. Kita mungkin akan ada satu lagi. Saya baru saja tukar yang ni tadi. Tapi ini boleh lagi ke bawah tau. Ini boleh lagi ke bawah. Ini mungkin masih wave 4 sebab tak dapat. Ni dah complete. Tapi ini boleh lagi 3. Tapi anything dia tak jelas. Jangan trade dia. Sequence dia dah habis, dah sampai. AJ, Cat J, saya letak satu limit order. Kalau dia turun ke bawah, dan ini kita trade. Kenapa? Tengok. 1, 2, ini lepas 1618. Faham? Jadi kalau 3 wave, jatuh, entry. Okey? 3 wave, ini entry. Saya tak ada cerita sharp-sharp. Saya kepada range. Itu je. Itu je. Dia jatuh terus. Nak buat macam mana? 1 dan 2 dia pun belum complete kan. Masih ada incomplete sequence. 1 dan 2 ni masih ada incomplete sequence. Cumanya dia lepas 764 tu tu je yang red flag dia. Itu je red flag dia. Tetapi dalam internal dia 1, 2 lepas 1618. So maksudnya kita akan ada wave 4. Kalau dia wave 4 dalam 3, okey, dalam 3 dia probability dia untuk buat diagonal adalah rendah. Dia biasanya wave 4 tu tak masuk wave 1. Itu adalah Cat JPY. Tapi ingat struktur ni adalah struktur pembetulan. So saya tak terkejut kalau dia langgar stop loss. Kalau dia langgar stop loss, kita tak enter dia. Kita tunggu wave 4. Dia stop loss tu pun adalah satu data untuk kita. Tapi cerita dia, kita ada set up, saya letak limit order. Saya cuma letakkan alert kat sini. Jadi bila dia kena, katalah dia kena kan, saya letakkan 50% ni daripada X kepada Y ni nanti. Mula-mula letakkan entry, 50% letakkan alert. Saya tak ada perhati-perhati chart. Kan? Ada banyak kerja hari ni. Limit order kat 1. Itu je. Limit order dekat sini. 1 ni. 812. Ni dalam ni ada. 8122 ni. Faham? Stop loss. TP kat mana. Okey. Okey, ni untuk Cat JPY. Ada soalan untuk JPY pair? Ingat, kita minggu ni akan ada FOMC. Okay, saya nak cerita sikit. Minggu depan kita akan ada Bank of Japan. Minggu depan kita akan ada Bank of Japan. Dan apa yang kita ada minggu depan, mana Bank of Japan kita ni? Bank of Japan. Minggu depan ke minggu 1 lagi? Bila Bank of Japan? Itu meeting last untuk Central Bank. Minggu depan ke minggu 1 lagi? Sekejap. Minggu 1 lagi Bank of Japan. Monetary Policy Meeting Minute. Bank of Japan minggu ni.
Bank of Japan bila? Ni, minggu ni Minggu ni kita akan ada Bank of Japan. Okey. Kita ada FOMC, kita ada Bank of Japan. Something yang saya akan ceritakan dalam FB Live, tapi anda dah ikut webinar, saya cerita awal lah. Okey. Kita ada Bank of Japan. Anda perasan tak? Waktu mula-mula COVID-19 punya kes tu, pasaran tak jatuh. Bulan 1, China, Wuhan dah lockdown, orang banyak sakit kan. Tapi market tak jatuh. Kenapa? Tengok, Bank of Japan basically membeli semua. Dia beli ETF. ETF ni beli saham. Basically dia beli saham. Itu tapi dia tak beli saham direct. Kita ada dekat US, Fed dah beli corporate bond. Tu yang 23 Mac market naik. Mac 16, pada Mac 21, Bank of Japan meningkatkan pembelian ETF dia daripada 3.3 trilion untuk tahunan kepada 6 trilion. Tu yang anda nampak market okey lagi. Kecairan pasaran masih okey lagi. Maksudnya kalau orang beli, orang bukan apa, kalau ekonomi jatuh, kalau anda pegang saham, takutnya anda tak dapat keluar. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Kalau anda dah ada saham Apple, anda beli $200. Lepas tu, dia jatuh kepada $80. Orang tengok ni nak jatuh lagi kepada $40, katalah. Tak ada. Kalau anda nak keluar market, tak ada orang nak beli saham anda pada $80. Faham? Jadi, disebabkan oleh peningkatan likuiditi ni, itu menyokong kepada pembeli, masih menyokong kepada pembeli. Tapi disebabkan selepas US mengenakan sekatan kepada saham Europe punya area, ni jatuh. Dan kita nampak market sideways balik selepas Mac 16 sebelum dia melonjak pada Mac 23. Sebab BOJ increase ETF purchase dia kepada 12 trilion. Minggu ni, kalau BOJ mengumumkan peningkatan ETF purchase, ni menaik lagi. Kalau. Data ni ambil dari mana? Saya buat satu-satu. Saya baca Bank of Japan punya report. Raymond, saya baca. Tak ada data ni dari mana. Data ni dari saya. Jangan terkejut. Anda boleh tanya orang-orang lain. Semua. Saya baca benda-benda ni. Membaca itu amalan mulia. Jangan heran. Saya baca benda ni. Even Google pun salah ni. Serius, saya baca. Anda tahu saya buat macam mana kan. Saya baca. Ni JPY, kita tengok Bank of Japan punya report. Kita tengok. Jadi dia memulakan dia memulakan dia punya pembelian bond dan QQE dia adalah pada pada 2013. Lepas tu triple dia punya ni. Kita nampak naik. Basically dia beli bond. Dia beli bond dan untuk yang ini dia beli saham. Bukan. 12 trilion tu ada peningkatan stimulus package. Basically dia membeli. Itu je. From how much? From 6 trillion. Ni tak tengok. Pergi dekat Bank of Japan. Anda tengok dia punya monetary policy ni. All decision buyers ni. Anda tengok tahun 2020 Januari iaitu dia menaikkan. Januari 21 dia menaikkan kepada 6 trilion. Ni 6 trillion yen. Tak cukup duit, tak apa. Dia naikkan kepada 12 trilion. Itu pada Mac 20 ni, Mac 16 Mac berapa ni? Mac berapa tadi ni? Mac 16. Dia naikkan Mac 16. Ni. Dia naikkan. Daripada ni kepada 12 trilion. Ni nampak 12 trilion yen. Lepas tu anda tengok untuk S&P 500 nampak ni.
S&P 500, lepas Bank of Japan buat, ada nampak market agak sideways. 16, dia nak sampai, dia dah start, ni masih jatuh. Then di sini apa yang Fed buat? Fed mengumumkan dia beli corporate bond. Sebelum ini Fed cuma beli 2 benda je. Apa yang Fed beli? Siapa tahu? 2 benda je Fed dalam quantitative easing dia. Dia beli aset. Maksudnya aset dalam pasaran yang dia beli untuk tambah likuiditi pasaran cuma 2. Yang pertama treasury, bond kerajaan, bond perbendaraan. Yang kedua adalah mortgage backed security. Tetapi kalau anda tengok pada 23 Mac, Fed mengejutkan pasaran dengan membeli aset direct 23 Mac ni. Dia bagi tahu dia beli corporate bond. Increase system ni nampak dia beli treasury dan MBS sebelum tu. Okey, itu tak ada apa-apa lagi. Itu tak ada apa-apa. Market masih tak ada apa-apa. Lepas tu dia umumkan dia beli corporate bond. Masalahnya bond yang dia beli sehingga kepada BBB punya rating tau. Dahsyat. Bukannya triple A saja, kepada triple B pun dia beli. So ini menyebabkan 23 Mac ni pasaran naik. Nampak? Cerita dia, whatever they did over here, impact dia, market dah tengok, dah cukup lah. Faham? Dah okey lah. Dah. So market nak tengok lain, stimulus package, nak tengok benda tu yang menyebabkan market naik. Basically, bank negara kata, kalau jatuh aku beli. Kalau jatuh aku beli. Kau nak ikut ke tak? Kita nak lawan dia macam mana? Kita kalau tak ada duit, kita tak ada duit. Dia tak ada duit, dia print duit. Kita nak lawan dia macam mana? Print, orang tengok, dia membeli, orang masuk. Basically corporate bond yang dia beli itu adalah hutang syarikat. Dia membeli hutang, syarikat menerbitkan hutang dan syarikat boleh menggunakan duit ni untuk operasi dia. Itu bond. Bukan junk bond. Dia bukan junk bond, triple B. Dia punya dia punya triple B. Bukan junk bond. Dia tak adalah junk bond. Ni mana dia punya? Ada dia punya detail. Saya tak ingat kat mana. Tapi dalam dia lah. To support the to credit and businesses ni kat sini. Bukannya junk bond. Dia beli 12 dalam sini, dalam website dia lah. Basically dia beli corporate bond yang at least triple B. Lebih kurang dia suntik pasaran dengan liquidity lah. Itu dia. Jadi kenapa saya ceritakan benda ni? Okey. Jadi minggu ni kita nak lihat Fed. Apa Fed buat kepada corporate bond? Adakah dia meningkatkan, ada apa dia nak buat? Sebabnya yang kita nampak stimulus package ni orang gaduh lagi. Kalau dia naikkan dia punya purchases, ini boleh menyokong kepada sentimen pasaran, market naik balik. Kalau itu berlaku. Tapi anda trade apa pun cerita dia, apa yang anda tunggu adalah sekiranya dia membeli bond lagi, dia beli apa lagi, ini boleh menyebabkan price bond naik. Kalau itu price bond naik, saham turun sekejap. Dan ini lepas tu baru ini jatuh daripada sudut structure. Kalau dia buat benda tu. Kalau dia buat benda tu, gold akan naik. Kalau dia buat benda tu. Saya tak tahu. Kalau basically siapa nak beli saham dekat Jepun? Siapa nak beli saham dekat Jepun? Bayangkan orang beli saham sebab nak dividen. Anda tahu interest rate kat Jepun rendah kan? Siapa nak beli saham kat Jepun? Siapa beli saham dia? Bank of Japan. Siapa pemilik banyak syarikat dekat Jepun? Bank of Japan. Syarikat-syarikat besar dia, Bank of Japan ni dah jadi board
dia tau, dah jadi shareholder. Tu cerita dia. Nampak tak ekonomi dia betapa teruknya. Dia pun. Kalau kita nampak macam ni, saya tunjukkan. Tengok. Ni Nikkei. Macam mana saya punya mouse ni. Ni Nikkei. Anda nampak movement Nikkei ni? Naik macam ni kan. Kalau anda tengok ekonomi ni naik macam ni, anda rasa ekonomi dia naik macam mana? Sepatutnya ekonomi naik tinggi kan? Cuba tengok ekonomi Jepun. Macam mana rupa dia? Ada dua, anda tengok saiz GDP, mungkin itu kepada saiz GDP, tapi economic growth Jepun ni rupa dia. Ni economic growth Jepun. Ngam ke benda tu? Yang anda tengok tadi kan? Ngam ke? Ngam ke? Pertumbuhan ekonomi dia. Kalau kita tengok GDP, saiz GDP per se, per dollar value, itu mungkin. Maksud saya ni, GDP, yes. Kalau kita tengok daripada sudut ini, 10 years, okay, dia, sini, ni dia. Tapi dengan duit yang dia taburkan dalam ni, ini tak, nampak tak? Nampak tak dia, sebab itu kita selalu dengar kan, Bank of Japan hilang dah. Hilang power. Ada ingat tak? ECB dia hentikan QE dia pada tahun 2018. Ingat tak? Jadi liquidity pasaran belum ready lagi. Bila ECB hentikan, pasaran jatuh. Nikkei masih naik. Cuma Bank of Japan dia buat QE. Kan? ECB tak buat. Duit liquidity dalam pasaran lama-lama tu. Kita ada COVID-19 2020 habis. Semua central bank buat balik. Itu yang berlaku sekarang. Jadi kesimpulannya, apa saya nak katakan, anda tak pergi sell index. Anda tak pergi sell saham. Dia jatuh, anda long. Sebab anda nampak bank-bank ni dia tak beli. Dia akan masuk market. Ni bukannya institution. Ini bank pusat masuk. Dia tak benarkan market jatuh. Dia tak benarkan market jatuh. Jatuh aku beli. Wassalam, Zina. Jatuh aku beli. Jadi kita nak tengok Bank of Japan, kalau dia naikkan lagi 15 trilion ke berapa trilion ke, dia kalau dia naikkan lagi, pasaran melonjak lagi. Kalau dia stay je, okey. Sebab ada ura-ura dia nak naikkan. Ada ura-ura. Bulan lepas saya pernah sebut kan, Bank of Japan dijangka akan meningkatkan dia punya program. Kalau dia naikkan lagi, ni naik lagi. Tu saya ceritakan benda ni. Kalau Nikkei naik, anda rasa yen pair ke mana? Ke bulan. Sebab apa? Pelabur Jepun, dia tak melabur dalam ni. Yang beli ni siapa? Tu, nampak tak? Tu, nama tu. Bank of Japan dia beli. Pelabur Jepun melaburkan luar. Aliran yen makin negatif keluar. Yen punya pair akan mana entah dia pergi. Faham? Kalau tak ada stimulus package apa semua ni, kalau Bank of Japan tetap beli, Fed beli, ECB dah naikkan kan, ECB minggu lepas dah umumkan kan, dia tambah QE program dia kan. Anda nampak DEX tak jalan lagi kan? DEX tak jalan lagi DEX malahan DEX sedang retrace. Kalau Bank of Japan Jumaat ni umumkan dia naik, anda rasalah saham ke mana? Saya been saying, indeks saham anda tak short. Technical, sentiment, fundamental semua dia meningkat naik. Jangan nak COVID-19 sangat. Kita tengok apa yang kita nampak dekat chart dan polisi. COVID-19 basically orang cuma tunggu vaksin. Itu je. Penawar dia punya ni dah kiranya dah ada dalam market. Tu cerita dia. Kes 50,000 meninggal, 30. Saya tak rendahkan dia. Cumanya ini realiti pasaran kita. Ini realiti dia. Bank pusat tak akan benarkan ekonomi jatuh. Sebab itu anda tak sell benda ni.
Wuhan punya slowdown dulu ni dengan Bank of Japan meningkatkan ni, itu yang anda nampak market. Kenapa? Ingat tak waktu mula-mula Wuhan tu, anda tak heran ke market tak jatuh? Kan? China jatuh kan? Tapi yang lain-lain satu dunia bulan 1 tak jatuh. Ingat tak? China pun tak jatuh sangat. Ingat tak? Bulan 1. Orang duk sibuk COVID-19, kenapa market tak jatuh kan? Sekali kau dah jatuh. Sebab Bank of Japan punya tindakan ni, market masih bertahan 2 minggu, 3 minggu, baru dia jatuh. Tu sebab dia. Sebab dia meningkatkan liquidity. Sampailah semua masuk bank, Fed masuk, ECB masuk, Bank of England masuk dan lain-lain, meningkatkan liquidity pasaran, market naik balik. Bank of Japan buat dulu. March 16. Okey? Okey, dengan peningkatan liquidity ni, kenapa saya duk sebut gold anda tak pergi sell? Kalau bank-bank ni buat benda-benda ni, anda jangka gold ke mana? Dia buy kat pucuk, dia buy kat akar, tak peduli. Sebab dia push market. Tak ada duit, dia print duit, kita nak lawan macam mana? Anda rasa gold nak pergi mana kalau dia buat benda-benda ni? Nampak? Sebab basically orang tak pegang duit. Duit tu dah orang tak harap dia. Itu yang anda nampak gold, anda nampak untuk ni. Anda nampak ni. BTC. Tu yang anda nampak benda-benda ni. Anda nampak benda-benda ni. Jangan pergi short dia, bukan masanya. Gold anda tak trade dia, tapi kalau anda nak trade, anda trade long. Anda tak pergi short. Itu je. Dia tak ada sequel waktu ni, kenapa masuk? Nampak apa saya ceritakan ni? Kalau kita tak ada stimulus package US, saya pun tak nampak, susah dia nak setuju. Yes, market reset jatuh. Ya, kita akan ada Fed, kita akan ada Bank of Japan, kita akan ada ECB dah cerita, SNB, dan semua bank akan start untuk push balik. Itu boleh menyebabkan Bitcoin naik, gold naik. Nampak movement ni? Boleh? Nampak these two charts? Okay. Ini dah break. Ini belum break. Ni chart mana punya Bitcoin saya ambil ni? Sekejap. Mana saya punya Bitcoin? Sekejap, mana chart dia? BTC. Bisa ni. Okay. Ni. Retest. Buat higher high. Sama. Ingat gold waktu dia test sini dulu? Sama. So, anda tak pergi short dia. Jangan nak, oh ini pucuk sangat. Tak. Kita ada faktor fundamental yang berubah dalam market. Gold anda tak pergi short. Bitcoin anda tak pergi short. Because if bank central keep on printing duit, you are looking at alternative. You are looking at value preservation. Gold, Bitcoin. Two things anda tak pergi short. Faham? Faham? Kalau kita ada dua tindakan dari FOMC dan juga daripada Bank of Japan tadi. Dua benda yang anda tak pergi short pada zaman ni. Anda tunggu set up untuk long. Dia jatuh 600 pip, 6,000, 6 juta. Anda tunggu dia untuk set up long. Anda tak pergi short dia. Waktu ni, gold dan juga Bitcoin bukan benda yang anda nak trade masuk keluar. Tak. Waktu ni ini ada higher high, ini ada incomplete sequence 2007 ke atas. Anda tunggu 3 wave untuk anda long. Bukan tempatnya untuk anda short gold. Tak.
Tak. Nampak? Faham argument saya? Dia bukannya benda yang anda nak buy, masuk, keluar, masuk. Ini adalah benda yang anda masuk, anda hold. Tunggu satu price yang anda pegang dia. Faham kenapa? Sebab cash tu orang dah tak tengok. Sebab itu anda nampak pergerakan ini. Faham tak kenapa apa yang sedang berlaku kepada US dollar contohnya? Tu yang anda nampak untuk US dollar kan, DXY contohnya. Anda nampak, saya rasanya saya ada lukis untuk DXY. Oops. Itu yang anda nampak untuk dolar ni. Untuk dolar ni. I'm looking at one more reset untuk dolar ke arah 87. Kalau dia tembus 1618, that's it, dolar habis. If this one happen, gold, Bitcoin naik. Saham melonjak. Tapi lonjakan saham lebih kepada cerita apa dia? Liquidity. Liquidity. Kita baru saja ada 1, 2, 3. Okay, ini correction. Daripada sudut time cycle ni saya tak sentuh. Itu ada something else, bukannya elite wave. Okay. Kalau anda lihat, paling lama dia bullish 8.8 tahun di belakang. Ni 8.8 tahun. So kita dah memulakan structure ke bawah. Sekiranya dollar index fail to break 10382 from this level, expect further weakness. Kalau dia gagal, dia naik, kalau dia kata dia naik dan dia gagal untuk break kat sini, habis terkiduk. Habis. Ya, Jo. Okay. What I'm saying is saham naik. Dolar ke bawah. Sehinggalah dolar sampai 87 something, 87.43. Pada waktu tu saya expect dia buat 3 wave. 1, 2, 3 ke atas. Dolar akan kuat sekejap. Okey, itu adalah sama dengan yang kita tadi. Ini saya punya view besar. Itu adalah sama dengan dolar kat sini. Ini dah ada dalam chart kita. Ni semua ada dalam chart kita. Ni. Ingat tak yang kita buat ni? Lama dah kita buat benda ni. Oh, ada kat sini. Saya ingat tak ada. saya tak ingat ada benda ni. If ni yang kita tandakan 4545. 4545 yang merah ni. Yang merah ni. Anda tunggulah dolar ni sampai 45 sampai kat sini. 87. GN, biarlah. Saya tunggu kepada level. Saya tak peduli dia kena BE, Jo. Saya tak tengok dah. Saya tak. I don't go and see the level. Saya kepada range itu saja. You see me, saya tak pergi sentuh dia. GN. Okay, so I'm looking at this at 4545. TP kita dekat sini. This is our TP. TN is 18616. Kita dah sampai. Saya tak tengok pun chart 8616 sekejap 8616. Saya tak tengok MT4 lagi. 8616. Masalahnya chart ni sampai. 8616. Saya nampak satu lagi leg ke bawah. Dalam chart yang ini, IDC ni dia tak ada. Sekejap kita tengok GN dekat line EBP NZT. Tengok dekat ni.
Okey. 8616 sampai. Saya tak tengok lagi MT4 saya. Tak buka lagi Jom. Kalau ada alert baru saya tengok. Okey. Nanti saya updatekan. Saya tak buka. Saya tengok ada alert je. Itu sebahagian daripada saya punya disiplin. Itu sebahagian. Tapi I'm looking at one more low. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Ya. Saya tak pergi bangun tidur, pergi tak. Ini 1, 2, 3, 4, one more. Satu lagi. Faham? Sebabnya sini kita ada 1, 2, whatever, 3, 4, 5, A, B, C. At least dia buat benda tu. Saya tak buat macam tu. Saya kepada sistem trading. I don't, sebab saya melabur. Siapa kat sini tiap hari cek buku ASB dia? Ada tak siapa-siapa kat sini tiap hari cek buku ASB? Ada tak kan? Saya trade macam tu tau. Faham tak? Saya trade macam tu. Saya sediakan duit untuk nak simpan ASB. Saya pergi kat kaunter, simpan kat ASB bila ini menunjukkan ada equal leg. Macam tu. Buku ASB hilang. Ni anda pergi tenung kat kaunter ASB kan. Macam tu lah. Habis lah. Saya trade macam tu. Faham tak? Saya letak, that's it. Saya tunggu hujung tahun, saya tunggu bulan 1, saya macam tu. Saya tak pergi tiap hari pergi call SBA, berapa dah duit aku? Kalau buku hilang. Sekarang ni pakai MyCard kan. Saya tak buat macam tu. Sebab itu saya katakan diri saya retail investor. Faham tak? Itu cara anda trade. Bukannya anda jadi pekerja bank. Ni jadi pekerja bank. Setiap hari tengok chart. Itu bukan trade. Sejak bila? Mana anda punya kelulusan jadi ini? Itu bukan trading. Itu bukan trading. Saya bagi tahu betul. Tapi retail trader ramai macam kerja bank. Tengok chart, dia tengok satu-satu candle. Tak payah. Tak payah. Buat apa? Setiap lekuk masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Incomplete sequence, 3 wave masuk. Momentum masuk. Itu je. Letak alert. Masa untuk pergi counter ASB untuk letak duit. Itu je. Lepas tu, biarlah. Itu je. Jangan pandai trade. Itu yang kita cerita pada hari ini. Okay. Dollar index. So, I'm looking at what more weakness untuk dollar. More weakness untuk dollar. Okay. More weakness untuk dollar pada hari ini. Euro USD kita pun dah BE. So, but I'm expecting satu lagi ke bawah. Kalau tak ada pun tak ada. Tak apa. Dua kita ni boleh habis kat ni. Ni boleh habis kat sini. Faham tak? Ni cukup ni. Dia tak perlu buat bawah ni. Okay. Yang bunuh kita trading, emosi. Kenapa anda emosi? Duduk depan chart. Kan? Itu je. Dah tahu emosi, janganlah pergi duduk tenung. Mistake lama buat balik. Itu je. Itu ramai trader ulang-ulang. Cerita tu. Okay. GBP US dollar masih ke atas untuk sentimen yang lebih positif untuk Brexit. AUD US dollar I'm expecting satu ke bawah, tapi ini tak perlu. Ini boleh habis 4. Faham tak? Sini boleh jadi flat. A, B, C. Apa pun anda tak trade kat sini. Sini tak ada equal leg. Ya, dia dah complete. AUD US dollar, NZD US dollar. Anda tak trade ini. Ini tak ada incomplete sequence. Ni tak ada. Kalau dua ni break kat atas ni, ni anda boleh trade. Kalau dia break satu ni, dia anda ada high baru. UCAT ni baru letak. Not trading this up, dia pergi spike. Ingat tak yang kita cerita ni? Saya tak trade dia sebab dia terlalu lower time frame bagi saya. Kalau anda trade ini manual, anda dah cut loss kat sini. Kalau anda lihat 1618 ni.
Tapi ingat stop loss anda lebih sikit daripada 1618, bukannya ngam-ngam. Okay, ni lebih. Tapi is it satu A, B dan C? Nah, tak. Tapi ini boleh jadi 5 tau. But I'm not trading it. Apa pun I'm not trading it. Last sekali gold masih correction ke bawah. Saya masuk ke sini. Tak, ini bukan higher high. Ini bukan higher high. Ini tak, saya tak jeling pun gold punya chart. Kalau ikutkan, sebab orang duk minta PM saya. Lepas ni saya, siapa PM saya block. Simple je. Yes, lepas ni. Gunakan Discord tu. Okey, ni gold, silver masih ke bawah. Ini lebih kepada faktor indeks mengukuh. Minyak ke atas, minyak kita pun masih ada entry. Saya tak, satu dah kena, dah profit, nanti saya cek, saya tak ingat. Okey, copper masih ke atas dalam wave 5. Apa pun dia tak ada incomplete sequence. Euro AUD kita mungkin dah habis 4 ni kat sini, dan kita sedang memulakan wave 5. Apa pun anda tak trade pada level semasa. GBP AUD dan GBP NZD anda tunggu, kalau nak entry balik anda boleh tunggu yang 2 ni, bukan dekat 4 ya. Okey. 4 ni anda boleh trade. Tu yang saya nak sebut. Sebabnya 1 2 ni dah lepas 1618. Okey. Jadi 4 ni anda boleh trade. Bukan 1 2 yang biru. 4 yang putih ni anda boleh trade. Tunggu dia. Tunggu dia jatuh, naik balik. Sama juga dengan GBP NZD. Ini anda boleh trade nanti. Ni, 4 dia. Bukan pada sekarang. Not now. Anda ada position GBP NZD? Biar. 8616 dekat XM. Saya tak tahu ini whether level ini sama tak. Nanti saya update kalau sebab saya guna XM punya chart kan. Saya rasa XM tak kena lagi. Okey, kita break sekejap dan kita sambung balik dalam 5 minit. Berhentilah duk tenung. Okey, kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, saya tengok tadi dekat XM untuk GBP NZD tu. Kejap kita tengok GBP NZD punya price action. Idea. Kejap bagi dia load sekejap. RSI dia sampai resistant. Boleh dengar? Sekejap. Okey, boleh Okey, saya dengar diri saya sendiri dekat website juga rupanya. Okey. So, GBP NZD kalau anda hold position unless dia break this trend line, kalau dia break this trend line, then kalau anda nak cut, anda boleh cut kat sini. Jo, kalau anda nak cut, cut dalam profit lah. Okay. But I'm still looking at 1, 2, 3, 4, one more ke bawah. Tak cukup. Dia tak cukup kaki. Tapi jangan terkejut. Kalau 3 dia boleh kat sini, 4 dan 5. Ni dah dekat sangat nak hit TP tapi tak hit. Okay. Tapi anda tengok, kalau dia break out this trend line, then kalau anda nak cut profit, then kita cari peluang re-entry balik dekat 4 ni nanti. Okay, sebab yang ini ada, oh ni tak, 3, 4 tak, ini tak. GBP NZD. Boleh? Saya biar je sebenarnya. Kalau saya biar je. Sini BE, dah. Saya tak pergi cek buku ASB saya hari-hari. Okay, so basically apa yang saya nyatakan adalah benda ni. Saham kita berada dekat kawasan sini. Wait for one more high and then 3 wave. Ataupun macam Nikkei semua sebab dia daripada higher high. So kalau dia buat 3 wave dengan DAX buat 3 wave, then kita akan masuk balik kat sini nanti. Okay? Tutup half biar separuh pergi jalan, biar kita tak tahu. Asalkan anda tak pergi long dia, cukup Rashid. Asalkan anda tak pergi long dia, bukan masa untuk long dia. Dia naik, anda cari untuk short, 3 wave. Okay? Yang penting anda tahu sebelah kanan dia nak pergi mana. Cumanya macam mana rupa dia nak pergi tu. Level ke level kan, itu je. Asalkan itu anda okey. Okay? So indices, kalau dia buat benda ni, kita akan cari long. Kalau dia buat DAX dengan DAX dengan FTSE, bukan, dengan ESP, ESP 35. Okay, kalau dia buat benda ni. Dan kalau dia buat benda ni, dan kita akan tukar kepada YM dan juga ni tadi kepada wave 2. Faham? Okay. Jadi kalau dia buat benda ni, sebab apa saya tak katakan ini dah berlaku tahu. Anda tengok yen pair dia tak turun. Sebab itu saya tak terus pergi dia negatif. Kan? Anda tengok kalau ini macam ni, semua ni risk off. Yen pair ni tak jatuh. Nampak tak? Yen pair ni tak jatuh. Sebab itu saya tak tukar dia. Sebab kalau ni wave 2, kalau dia wave 2, kita dalam yen dynamic. Jadi dalam yen dynamic, GBP AUD naik ke atas. GBP NZD naik ke atas. Tapi cerita dia tak. Sebab itu saya katakan, dia ada satu lagi. Faham? Kalau saham ni buat wave 2, kita dalam yen dynamic. Tapi cerita dia, yen pair tak menunjukkan kerja tu. AUD JPY ke atas. Sebab itu saya tak dapat nak tukar dia kepada yen dynamic. Faham? Dia tak selari. Sebab itu saya hold je. Saya hold. Mana satu? Kalau dia ikut seperti plan kita, sebab dia tak ada sebab untuk saya tukar plan saya. Tu cerita dia.
Anda nampak yen pair tak jatuh. Yen pair holding. Tak ada buat lower low, tak ada buat structure baru, dia holding. Dia in fact, kita ada GJ yang react daripada ni dan gap ke atas. Tak ada break low. Sebab itu saya masih pegang untuk yang ini ke atas. Ini mungkin bila ini wave, ingat W, X dan Y itu adalah sideway. Ini mungkin akan lama sideway tau. Ini. Ya. A, B ni lama dia sideway kat sini. Okey. Dan juga untuk ESP ni. Ini mungkin cuma 1, 2 dan 3 dan kita nampak dia react ke atas. Ini A. Mungkin buat macam tu. Kenapalah cat ni lari ke situ pula. Kadang-kadang dia gila sikit. Nantilah, biar dia. Kadang-kadang dia lari macam ni. Ni kat sini. Kat sini. Okey. Jadi kalau dia terus ke atas, ini adalah kita punya B. Ini cuma A, B dan C. Tak ada dah ke bawah. Jadi ini ataupun ini adalah wave 4. Faham tak? Ini wave 4. Boleh? Apa pun anda tak masuk kat sini. Sebab dia tak ada incomplete sequence. Tujuan kita mapping adalah untuk anda mengenal pasti setup. Bukannya setiap lekuk ni anda pergi masuk. Kalau anda trade semua lekuk, saya jamin anda akan rugi banyak. Saya jamin anda rugi banyak. Anda gunakan chart saya untuk nak setiap lekuk dia nak trade. Bila tak jadi, apa mapping ni salah? Dia dari satu tempat ke satu tempat, dia ada pelbagai map. Kita cuma cari yang daripada ekstrim untuk nak enter. Bukannya setiap lekuk kau nak masuk. Itu kerja saya pun langsung tak buat macam tu. Yes, Yati. Ya. Okey, yang chat saya tunjuk ni, anda ada tak dalam Discord? Anda ada tak dalam Discord? Kalau tak ada, anda pergi dekat Facebook saya, anda tengok Discord punya link, anda masuk dan link yang ni ada dalam channel tu. Ya. Savekan dia sebagai anda register satu account dekat TradingView ni dan anda dan anda savekan anda punya template tu. Boleh? Dan anda akan dapat tukar-tukar time frame dia. Tapi kalau free account cuma satu je. Dan anda kena tukar-tukar save template lah. Okey? Okey, kita overall view, indeks masih ke atas, yen pair masih ke atas, dolar masih ke bawah. Tak ada apa-apa tukar. Jangan setakat ini market masih menyokong view itu. Belum ada bukti bahawa anything else happening in the market. Okey. Apa yang saya buat dalam trading adalah benda ni. Jangan pandai trade. Don't. Anda trade, anda gunakan apa juga teknik. Satu teknik tu anda pegang dia. Teknik tu tak ada teknik bagus, ada teknik tak bagus, tak ada. Yang ada adalah satu teknik yang anda faham, yang anda disiplin ikut dia, yang complete ada stop loss, ada TP, ada entry. Kalau teknik tu tak ada stop loss, tak ada TP, jangan pakai. Saya bagi tahu sekarang. Anda bagi tahu siapa-siapalah. Kalau dia cakap entry, stop loss kat mana secukup rasa, TP secukup rasa, itu bukan teknik. Ya, Mark, orang nak sebut apa saya tak peduli. Itu salah. Sebabnya kita tahu trading ni adalah kita jaga emosi. Bila orang kata secukup rasa, jangan ada perasaan dalam trading tu. Tak. Kita gunakan technical tool untuk nak tengok stop loss kat mana, TP kat mana. Tak ada trading entry, tak ada stop loss, tak ada. Kalau anda gunakan kaedah full margin, boleh. Margin anda ada $30. Dia untuk berapa pip. Dan pip, dia bukannya berapa pip. Dia kepada stop loss. Kat mana technical level tau. Sama ada anda gunakan moving average ke, pivot ke, Fibonacci ke, support resistance ke, apa ke. Syarat dia, anda tahu kat mana stop loss. Dan anda kira lot size dia. Malas dia yang tak tahu. Kalau tak
gunakan cara teknikal untuk anda nak tetapkan kat mana stop loss dan kat mana TP. Dia tak ada agak-agak. Tak ada dah cukup dah ni, tak ada cukup-cukup. Berapa cukup tu? Dia tak ada semua ni 1 2 1 3, tak ada. Sebab chart kita tengok ni lain-lain. Satu teknik tu kena complete. Jangan gunakan teknik yang tak complete. Faham maksud saya? Main agak-agak rasa-rasa. Akhirnya anda buat benda sama, mistake lama berulang balik. Jangan. Berfikir secara sistem. Berfikir cara sistem. Maksudnya anda sentiasa market ni berubah-ubah. Teknik anda hendaklah dia tak ada inilah teknik yang berjaya sentiasa. Tak. Apa yang kalau anda baru trade, nasihat saya buat benda ni. Buat benda ni. Anda buat 3 teknik. Anda belajar at least 3 teknik. Anda buka demo satu. Orang kata jangan buat demo. Kalau buat demo tak ada feel. Kalau dia nak feel suruh dia sponsor akaun anda. Anda tengok dia feel ke anda feel? Tak ada feel. Trading tak ada cerita feel. Tak ada. Nak feel anda cari girlfriend. Okey? Tak ada cerita feel. Demo 1, demo 2, demo 3. Okey. Cerita dia anda test out. Bagi diri anda maybe sebulan lebih, 3 bulan. Kalau baru trading, kalau even anda dah trade selama ni dan anda masih gagal, saya tak payah ceritakan, senang. Saya boleh cek email anda, saya cek ISM. Simple. Test out these 3 sistem. Dan dapatkan benda ni. Dapatkan opportunity. Berapa kali dia bagi entry yang anda boleh trade. Mungkin dia bagi entry pada pukul 3 pagi, anda tak dapat trade. Jadi anda kena tengok berapa opportunity, anda rekodkan, tuliskan. Berapa kali untuk satu jangka masa, mungkin untuk 3 bulan, berapa kali yang teknik ni anda boleh entry. Anda cuma entry je. Dan anda dapatkan average dia. Itu nombor 1. Nombor 2, apakah expectancy? Expectancy ni kita akan cerita lebih lanjut. Tapi expectancy ni basically satu entry, berapa boleh dapat secara average-nya? Faham? Berapa boleh dapat? Okey? Katalah dan anda tengok apa expectancy sistem anda. Satu entry secara average-nya. Berapa? Saya tak tahu. Anda kena test sistem anda. Dan daripada sini anda tahu. Katalah expectancy sistem anda, katalah untuk 3 bulan ni entry dia sebanyak 60. Katalah anda tengok dia punya matematik. 60 kali entry. 60 kali entry. Satu entry average anda dapat 0.5 contohnya. Anda tahu 3 bulan kalau ada teknik ni anda pakai, anda dapat 30 reward. Kalau anda satu entry sama dengan $10, kalau anda, ini satu A anda, kalau anda tahu 3 bulan anda pakai, anda dapat 30 A, anda tahu 3 bulan anda trade, 30 kali 10, anda dapat 300. Dia matematik je. Nampak tak sebab apa saya tak peduli satu entry? Saya trade je. Dia bagi entry, saya entry. Saya tak peduli kena stop loss 1, kenalah. Mana ada teknik 100%. Anda nak cari 100%, simpan duit kat bank. Jangan trade. Tak ada. Dia masa market sideways, 3711 tak bagus. Masa market trending, wah, dia champion. Faham? Jadi anda testkan 3 sistem dahulu. Dapatkan benda-benda ni. Bukannya baru belajar trade, baca baby pip, pergi satu kelas champion terus. Jadi trader kononnya. Ya, tak ada. Anda bukan nak jadi trader. Bukan. Anda jadi retail investor. Anda cuma trade teknik tu. Masalahnya ramai trader dia cuba pandai trade. Oh, news ni nak jadi apa? News ni jadi apa? Anda boleh buat benda tu, tapi separate portfolio. Ini portfolio trading anda.
Kalau nak buat benda tu boleh. Anda dah ada untung, then baru anda buat benda tu. Jangan tak untung lagi duit modal, anda belasah buat trading news lah, apalah, jangan. Itu jangan. Itu 50-50. Ya? Atau kaedah lain dia judi. Simple. Okay? So, apa yang anda buat adalah you come up with your objective. Ini asal dia. Ya? Untuk anda berfikir sebagai seorang yang dapat mengikut sistem trading ni. Ramai kita ni belajar macam-macam. Tapi bila depan cat, dia tak buat pun. Dia tiba-tiba pandai. Dia ada teori dia, dia ada teknik dia. Dia adalah benda yang dia nampak sekali jadi kat market, dia ingat. Dia tak test pun benda tu 100 kali jadi ke tak macam tu. Dia tak tahu pun. Berapa average kalau dia buat macam tu. Tak ada. Anda kena tahu benda yang anda buat. Dia tak boleh benda yang betul ke tak ni. Tak ada. Kalau anda sering bertanya kan, dalam trading, ni betul ke tak naik? Maksudnya anda belum faham sistem anda. Simple. Sebab itu saya tak menjawab kalau orang tanya, bang, saya ada entry, boleh tak saya tutup position saya? Kalau orang tanya saya, apa jawapan saya tahu? Saya akan direct jawab, tutup lah. Dia nak naik lagi bang? Tak tahu. Anda kena tahu bila anda enter, apa yang anda buat. Bukannya bila anda enter, anda judikan dia. Sebab saya tak nak bantu orang berjudi. Itu je. Saya tak boleh membantu orang berjudi. Sebab dosanya kat saya juga. Kan? Jadi cerita dia, anda kena faham sistem anda sendiri yang anda pakai. Yang saya kongsikan anda boleh ambil. Anda ambil dia. Kalau nak pakai. Saya terangkan daripada sudut sistem saya. Mungkin sistem saya kata buy, sistem anda kata sell. Siapa betul? Tak kisah. Kalau sistem anda kata sell, anda sell, saya buy. Siapa betul? Tak ada. Trading ni is about probability. Dan kepada prestasi sistem pada semasa. Dia bukannya satu entry kaya. Itu masalahnya. Okay? So, think about your purpose, your goal. The current state, keadaan sekarang. Apa hujung dia yang anda nak? 5 tahun lagi kalau anda trading, ke mana anda? Setahun lagi, ke mana anda? Apa kaedah dia? Apa method yang anda nak cari? Apa yang anda nak? Dan apa yang anda ada untuk capai yang apa yang anda nak? Masalahnya trading ramai, dia ada duit lebih, dia letak. Lepas tu trading dapat berapa? Buat duit bang. Duit lebih. Itu cerita kartun yang banyak. Lepas tu dia trade macam hobi. Faham Yat? Kalau baru lagi bagus. Faham maksud saya? Apa maksud trading macam hobi? Apa maksud trading macam hobi? Kalau ada masa aku trade. Minggu ni aku sibuk lah, tak dapat nak trade. Itu contoh-contoh anda melihat trading sebagai hobi, lepas tu tanya, macam mana nak buat duit? Memang tak lah. Sebabnya kita anggap dia sebagai bila ada masa. Memang tak. Memang tak. Saya bukan kata anda kena jadi full-time trader. Tak. Anda kena buat disiplin sama setiap masa. Maksudnya, kalau anda ada masa sejam sehari untuk trading. Trading tu bukannya merenung chart. Bukan sama sekali merenung chart. Tak. Anda analisa, anda tahu kat mana nak enter, kat mana nak keluar, anda letakkan. Itu saja. Bukannya merenung chart satu hari. Itu orang bekerja sebagai trader. Bukan marah. Ni bagi tahu. Trading competition, saya tak tahu. Saya tak masuk competition ni. Buat apa, Galih? Trading competition, mana? Dalam chart ni ada. Anda nak menang apa? Trading competition menang untuk apa? Saya tak tahu. Itu mungkin kerja broker lah. Saya tak ada masuk benda-benda macam tu. Main focus of system development, anda kena tahu apa yang anda nak. Clear goal, clear apa anda nak. Setiap kita ni tak sama. Anda kena fikirkan, kenapa anda trade? Soalan inilah yang mengubah hidup saya. Orang tanya, orang yang saya pergi kelas dia tanya saya, kenapa trade? Saya tak dapat jawab tau. Saya jawab dia sebabnya extra income. Oh, extra income, kau macam mana trade? Yang banyak, yang 95% jawab, oh extra income,
kita masuk, kita keluar, ada duit, saya trade, ada masa saya trade. Lepas tu anda tanya macam mana nak berjaya. Boleh buat. Kalau nak, anda gunakan duit untung, bukan duit anda. Kalau anda baru start trading, anda buat yang ni dulu. Anda buat something yang longer term dahulu. Dah ada duit yang ni, barulah anda buat cerita extra income. Maksudnya, buat dekat SM anda boleh buka sampai 8 account. Buka satu account sebagai bank. Ni tempat anda depo. Lepas tu ini anda trade. Ini anda trade. Ni trading. Dah ada duit kat sini, ya, anda trading. Kalau dah ada duit kat sini, alihkan, dah ada profit, 20% kepada account extra income, 20%. 80% letakkan balik dalam bank. Jangan compound account. Anda tak compound account. Anda kena compoundkan portfolio. Anda tak besarkan anda punya risk account. Anda besarkan passive income. Tu masalahnya. Nak kaya dengan trading. Benda-benda lawak. Lepas tu account hancur balik. No, anda mengumpul aset bukan mengumpul risk kat sini. Trading forex risk. Trading saham risk. Anda mengumpul benda yang memberikan pendapatan tetap. Bukannya anda nak besar. Ni ramai impian. Nanti akaun aku dah besar, nanti aku bolehlah dapat $2,000 sebulan. Boleh jadi full time trader. Tak sampai, lepas tu akaun dia licin balik. Berapa kali anda buat benda tu? Fikirkan. Dia apa saya sebut ni, ya. Berapa kali yang anda besarkan akaun, lepas tu licin balik? Tak penat ke? Faham? Ya, dah. You need to think about your portfolio. Apa saya maksudkan ni? Start buat benda-benda ni. Think about it as investment portfolio. Buat satu investment portfolio anda. Ni kepada passive income. Ini active income. Ni yang anda variable income. Ni yang anda trade. Dan anda work out berapa anda punya duit untuk pelaburan anda. Bukannya ada lebih duit $20. Letak kat sini hentak lot kaya. Itu mengarut semua. Okay. So what you do is anda letakkan, start dengan maybe 60-40. Berapa sebenarnya? Ini semua yang duit untuk ASB lah, mutual fund lah, apalah yang anda ada untuk ni, untuk pelaburan. Buat dia untuk setahun, bukannya bulan-bulan. Tolong buat benda ni. Tapi banyak sangat nak besarkan trading account. Nanti dah besar aku dapat trade, nanti dapat $2,000 sebulan. Boleh jadi full time trader. Apa mengarutnya? Start buat. Azina buat. Penat kan? Penat. Kita pun sentiasa bimbang. Anda nak besarkan passive income. Bukannya nak besarkan tempat risiko. Ni besarkan trading account. Saya tengok account $10,000. Dia trade 2% dia kata. Buat apa simpan dalam kad forex $10,000? Faham tak? Ya. Ramai mengarut. Yang bila tengok ASB dia ada 500. Trading account dia ada 50,000. Apa peliknya? Ini boleh MC tau. Di sini capital guarantee. Sepatutnya sini yang besar kan? Nampak terbalik kita? Sini yang anda tak nak umur 80 scalping tepi tangga masjid. Ingat, bila the moment anda nak compound tu, anda fikir apa saya sebut, anda compoundkan sini, bukannya compoundkan ini. Anda compoundkan the whole portfolio. Anda tak nak scalping tepi tangga masjid. Ingat itu. Dah le. Faham Cukup. Kerja mengarut tu cukup. Okey, bagikan satu sebab kenapa. Bagi wilayah cantik. Okey. Tengok apa investment objektif anda. Lihat jangka panjang. Bukannya nak besarkan trading account. Terutamanya, ni saya direct bagi tahu. Yang sekarang ni yang hilang kerja ataupun gaji kena potong. Lepas tu ada tengok trading sebagai tempat untuk anda gantikan active income anda yang hilang tu.
anda mungkin ada compensation, contohnya severance pay ataupun anda punya VSS ataupun apa SSMSS lah apa-apa. Lepas tu anda fikir untuk trading sebagai penyelamat anda. Minta maaf, saya bagi tahu sekarang sebelum anda hilang segalanya. Nak terasa sekarang. Jangan terasa bila hilang duit nanti. Saya dah lalu ni berkali-kali, saya bagi tahu betul. Saya sharekan apa jangan buat sebab saya dah pernah buat dia. Sakit dia saya rasa berkali-kali. Tak sedar juga buat lagi. Sampai tak tahu dah macam mana. Dah, kita fikir benda yang ke depan. Jangan fikir yang kalau tak anda ramai nak cuba buat apa nak besarkan trading account. No, anda besarkan anda punya passive income. Dan anda fikirkan the whole anda punya investment portfolio, okey? Berapa lama? Berapa capital at risk? Apa pemahaman anda kepada instrumen yang anda trade tu, sistem yang anda pakai. Ni untuk passive, untuk active income. Berapa gain target, drawdown limit, berapa kerugian yang hard dia. Anda tak masukkan semuanya dalam trading account. Ya, saya cerita benda sama, bukan apa. Supaya start berfikir, berubah. Kalau tak, otak kita ni nak besarkan trading account kan. Nanti dah besar trading account, aku boleh trade dan withdraw 2,000, 3,000, 5,000 sebulan. Boleh jadi full time trader kan. Duduk tepi laut, tengok pokok kelapa kan, sambil minum orange juice kan. Sambil tu buat duit, asalkan ada internet. Itu yang dimomokkan kepada kita, kita pun terpengaruh. Realiti dia berapa ramai terciduk. Berapa ramai terjun. Faham? Itu realiti dia. Tak sempat. So dah le. Anda nak besarkan passive income anda. Untung daripada trading, bahagikan 80-20. Bahagikan. Portfolio anda buat rebalancing 3 bulan sekali. Nanti kita cerita lebih lanjut nanti. Kita cerita mengenai sistem dagangan dulu. Tu lah. Mau tak? Kita dah bill account kan $20,000, $30,000. Tak payahlah, $5,000 lah. $5,000 kita rasa macam dah besar dah kan. Lepas tu kita ingat kita dah dahsyat dah trading. Lepas tu terciduk balik. Dia mula-mula dia tak nampak tau. Permainan dia halus tau. Dia hilang 200, 300, drawdown kita makin tinggi, mula-mula 600. The moment sekarang ni, kalau drawdown account anda dah sampai lebih 10%, anda kena duduk balik. Beli tasbih balik. Istighfar banyak-banyak. Fikir balik ke semua dulu. Kalau drawdown anda lebih daripada 10% sekarang ni, anda fikir balik. Saya 3 bulan sekali. Sebab saya adalah active investor. Anda boleh buat dia 3 bulan, 3 bulan sekali ke, 6 bulan sekali ke. Yang penting, anda ada masa dia untuk anda melihat balik the whole portfolio. Ustaz. Faham? Okay. Kalau drawdown anda sekarang ni, untuk portfolio, I'm not talking about individual account tau. Kalau the moment anda dah start hilang, ingat, anda ada dua ni kan. Katalah anda ada modal. Contoh, saya bagi contoh. Anda ada modal, mana saya punya mouse? Okey. Katalah anda ada modal $10,000. Okey, anda buat bajet anda $10,000. Dan anda bahagikan dia kepada dua. Ini investment portfolio anda. Okey? Dan anda bahagikan dia, katalah anda baru start. Anda letakkan dalam passive income 6,000. Maksudnya anda letakkan dalam anda punya ASB ke, mutual fund ke, whatever yang anda tak jaga. Okey? 4,000 lagi anda masukkan dalam trading. Ada saham ke, forex ke, apa-apalah. Okey. Sini anda akan target 5% dia setahun. Itu pun dah tinggi dah 5%. Okey, katalah anda nak cuba buat 30%. This is how you come with target. 30% maksudnya 3,000 kat sini. Okey? 5% daripada 6,000 ni berapa? Ni berapa? 5%, 10, 600, RM300. Ni RM300.
anda masih kekurangan kat sini 2,700. So, anda cuba untuk nak buat 2,700 daripada 4,000 dalam trading. Faham? So, kalau anda cuba buat 2,700, itu adalah berapa peratus daripada trading, daripada ni? 2,700. I want to give you guys something yang you can anda boleh lihat dia sebagai satu yang masuk akal. Bukannya cerita 15% sebulan, 10% sebulan, itu tak sustainable. Saya bagi tahu betul, itu tak sustainable. Sama, matematik kita sama. 67.5 kan. Ni 67.5. Okay. Ini setahun. If you divide this one by 12, anda akan target 5.625% sebulan. Boleh dapat tak 5.625? Is something yang achievable, yang boleh dipikir. Bukannya yang orang kata boleh buat 15%, sebab kita tahu yang tu tak sustainable. Anda akan dapati drawdown anda makin besar. Anda lihat dia punya actual mathematic numbers don't lie tau. Nombor tak bohong. Bila anda tengok, pergi cari Sharpe ratio, pergi cari Sterling ratio untuk sistem anda akan dapati menggerikan. Maksudnya, you are gaining 15%, 20% a month, but you are exposing your account 20-30%, drawdown tinggi. Anytime, any mistake berlaku, anda habis bersih. Itu yang berkali-kali berlaku kepada trader. Fikir balik apa saya sebut ni. Put it into perspective semua yang anda buat. Jangannya cuma satu entry kaya, dua entry kaya. Tak. So, macam mana nak achieve benda-benda ni? This is what kita been saying. Bagi siapa yang baru ikut webinar, we've been talking about all this. The process. Anda kena start daripada diri anda. Okay, hari ni kita cerita pasal sistem. Kita dah ceritakan webinar 1 semalam. Iaitu kepada set of belief. Kita cerita sikit mengenai modal tadi. Anda tengok kepada masa. Hari ni kita tengok kepada trading system. Sharpe ratio you are aiming for, it all depend on your risk tolerance, Joe. Dia tak ada, but preferably nak kata terlalu tinggi, you will be exposing yourself. So I can answer you directly. 0.08 is very low. 0.08. You aim for 0.5 above. It's not easy. 0.5 above. 0.08 is very low. Okay. Okay. So today kita akan cerita pasal trading system. Self inventory, ingat. Set your belief. Buat exercise ni. I cannot stress enough how important this one is. And fahamkan modal anda, faham pasal risk tolerance anda. It all you and your target kepada financial freedom figure. Know the figure, how much. Work on it in term of annual value, not your weekly or monthly punya value. Sebulan dapat berapa. Anda bukan bekerja sebagai trader. Tahu berapa sebenarnya yang anda boleh melabur. Buat dia annual, bukannya sebulan aku boleh depo banyak ni. Itu mengarut. Time, berapa sebenarnya masa yang anda ada. Dan today we're going to touch about trading system. Untuk berjaya, first, the right belief. Clear objective. Kita settlekan dua ni tadi. Okay. Sistem untuk mencapai objektif berkenaan. Rule untuk sistem berkenaan dan tools yang kita guna pakai. Belum, saya tak akan bagi tahu. Saya akan mengejut minta. Kalau saya bagi tahu, dia tak mengejut. Mungkin esok, mungkin setahun lagi, mungkin 3 bulan lagi. Ustaz, saya tak tahu. Dia bukan untuk saya, dia untuk anda kan. Faham? Jadi bila-bila saya minta. Baru 10 buat. Tapi at least anda dah start. Saya buat. Saya akan minta bila-bila. Saya akan minta, okey, dalam masa 10 minit, saya nak cerita yang belief tu. Untuk berapa minggu.
Boleh? 2 minggu ke 3 minggu ke? Saya akan minta macam tu. Dalam masa 10 minit. Kalau baru nak buat tu tak payahlah. Lupakan. Buat dia. Anda dapati dia akan menolong anda. Dia bukan untuk saya, dia untuk anda. Okey, balik ke cerita ni. Kita ada satu sistem yang kita buat. Iaitu the 3-7-11. This is a system yang saya pakai. Okay, where trade the trend. Buatlah dalam asal kau buat dalam bahasa Iban pun boleh, Kasyah. Jawa boleh, bahasa Malaysia boleh. Yang Urdu saya tak belajar lagi. Tapi saya boleh Google Translate dia. Ambil gambar, Google Translate. Sekarang ni zaman ni teknologi macam-macam kan. Boleh ambil gambar, boleh translate. Apa-apa bahasa boleh. Bahasa Jawa, bahasa Melayu, boleh Google Translate. Tapi lambat sikit saya nak check lah. Penat nak break even account. Jangan fikir nak recovery. Trade saja sistem berkenaan. Boleh Rashid? Nampak? Rahsia dia bukannya kepada entry. Rahsia dia kepada jaga duit. Nampak tak? Masalah orang kita cerita nak entry. Nampak tak? Nampak tak? Jadi if your system, dia bukannya kepada benda-benda ni. Cerita dia kita nak ikut je benda-benda ni. Benda-benda ni nak ikut. Rahsia nak buat duit adalah nombor 7 ni. Rahsia nak mencapai satu winning percentage yang bagus sini. Tapi rahsia nak buat duit nombor 7 ni sebenarnya. Nombor 7 tu. Tapi orang kita cerita apa? Nak enter apa ini? Nak enter apa? Tak. Sistem anda kata enter. Tapi anda monitor prestasi dia. Kalau sistem anda tengah bagus, anda start naikkan. Dia macam bisnes. Bisnes anda tahu nak raya bulan 2 bulan lagi. Anda ambil pekerja, so anda jangkakan dia biasanya rotation dia 2 bulan sebelum tu orang start shopping. Benda sama. Position sizing. How much to trade. How big to trade. That one must commensurate with the performance of the system. So meaning anda akan sentiasa monitor the performance of your system. Yes, sebabnya ramai orang cuba nak pandai trade. Don't. Rahsia dia pada position sizing model. Not every day you trade. No, don't. Follow the trend. Anda ambillah buku apa, dia akan cerita benda ni tau. Kecuali buku mengarut-ngarut lah. Do right the trend. Wait for retracement, extreme. Level, structure, sequence, correlation. Jangan cari bottom. Jangan cari top. Let the market tells you what it's doing. Trade structure yang tak complete. Jangan. Trade yang tak ada incomplete. Maksudnya 100% dah sampai ataupun dia tak ada continuation. Dua tu yang kita cerita awal tadi kan. And don't trade against the incomplete structure. Anda nampak dia A, B dan C. C dah tak sampai incomplete lagi. Anda tengok dia turun kan. Lepas tu dia naik balik. Ni boleh ni. Jangan. Biasanya dia cari balik. Jangan. Kecuali dia buat low baru. Ini je benda dia. Ini je yang anda nampak buku mana-mana kan. Ini je. Anda nak ikut dia yang payah tu. Sebab kita suka nak trade kat sini. Sini kita suka nak trade. Ni nak breakout ni. Ni masalahnya. Jangan. Tu masalahnya. Incomplete sequence dan apa saya tak lupa nak letakkan, iaitu kepada continuation, momentum sequence. Maksudnya sampai 1618. Then 4 tu boleh trade. 1618 kena cecah. Okey, dua ni je. Anda trade dua setup ini. You do it. Saya hari-hari cerita benda ni je tau. Hari-hari saya cerita benda ni je. Kenapa saya katakan waktu ni kita tunggu retracement? Sebab, nampak tak kenapa kita tunggu retracement? Sebab indices kat sini. Dekat sini. Dekat sini. JPY pair dekat sini. Kan? Dollar pair dekat sini. Semua kat sini. So, apa kita tengah tunggu retracement? Kita dah right sini kan? Anda ada entry, pegang.
Kita tunggu kalau dia tak lepas 108, dia buat 5, tak lepas, dia tunggu 1, 2, 3. Kita kita tunggu dia buat, kalau dia tak sampai, kita tunggu dia buat ni balik. Ada sequence balik. Kalau dia buat high daripada belakang ni, dia buat high, ni buat high, sini kita boleh enter. Sini kita boleh enter. S&P YM apa semua kan. Boleh enter. Tak ada masalah. Itu je. Kalau dia masuk kawasan incomplete sequence, mana ada kawasan incomplete sequence? Kalau dia dah masuk complete sequence, kita tak trade. Kalau dia dah masuk kawasan ni, macam sekarang, dia dah masuk sini. Kan? Lepas tu dia buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia buat high. Kalau dia buat high, tak ada masalah. 1, 2, 3. Sini dah 5 trade. Sini dah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Dia dah buat high daripada structure yang belakang. 3 wave ni kita long. Itu dia. Faham Hasan? Benda Rashid. Benda tu je. Kita buat benda tu je. Ulang. Saya tidak hari cerita benda ni. Itu je. Kan? Benda dia, kalau anda dengar betul-betul apa saya sebut, benda dia simple sangat. Trade, bila trend tu ada. Bila trend tu boleh kita trade. Jangan nak trend sangat semua benda yang kita trade habis. Benda simple. Untuk kita nak tengok divergence. Yes. Divergence. Wave kelima kena ada divergence. Itu je. Lepas tu ada tengok nota kita yang pasal zigzag, pasal flat regular dan pasal W, X dan Y. Itu je. Boleh Razi? Kalau dia dalam dari satu, kalau dia tak, kalau kita dah entry kan, kalau kita entry, kita masih right trend ini, Roslan, kalau kita trading this range kan, dia sini kan macam ni soalan dia macam ni. Kalau dia dah ni, lepas tu dia naik, lepas tu katalah kita dah entry yang ni, lepas tu kita dah ambil TP kan. Tapi katalah anda tak trade, dia dah masuk, satu dah masuk, dia tak ada complete sequence. Dia tak ada incomplete sequence. Anda jangan trade yang dalam kawasan ni. Dia turun tak? Faham? Dia 3 wave ni tak. Kecuali dia buat 3 wave yang anda nampak, oh dia break out ini. Dan anda dapati ini adalah satu higher high. Okey? Kalau kita ada higher high, anda ambil belakang punya incomplete sequence. Kalau ada incomplete sequence yang belakang, time frame besar dia, faham tak? Faham tak Rashid? Katalah ini color merah, yang belakang dia color biru. Color biru dia ada incomplete. Then anda trade dia. Sebab itu fractals yang lebih besar. Kalau dia break out tapi tak cukup 3 pullback, dia break out macam mana? Dia break out ini. Break out mana? Breakout ini. Yang penting sini ada 5 wave. Divergence. Dalam chart saya siap bagi mapping semua. Anda kena ambilkan benda ni dalam apa? Anda kena ambilkan chart ni semua dalam ni. Hari ni topik kita bukan tu Razi. Chart saya ni anda boleh pergi kat Discord, anda ambil chart ni satu-satu. Awal webinar 1 jam pertama kita cerita chart. Yang masuk topik, kalau saya cerita chart, kita webinar sampai pukul 6. Okey? Nak belajar teknik hari Sabtu, bukan hari ni. Hari ni betulkan kepala otak dulu. Hari Sabtu kita cerita pasal satu-satu chart. Okey? Jadi kat mana cerita dia? Which area? Mapping satu-satu tu ada dalam Discord tu, ambil.
kat mana? Which one? Kalau satu ni, break satu ini, contoh yang kita tengok, saya bagi satu lah. Yang kita, kenapa kita enter AUD JPY ni contohnya kan? Nampak? 1, 2, 3 ni lebih daripada 1618. Ni adalah continuation. 1, 2. Ni lebih daripada 1618. 3, 4 ni kita enter. Ini adalah continuation. Lebih 1618. Macam mana nak tahu? Mula-mula kalau anda cuma baru nak faham elliott wave, tak payah. Chart saya buat. Anda pergi Discord, saya dah letakkan mapping. Okay. Ikut hari Sabtu Razi. Ikut hari Sabtu. Hari Sabtu kita cerita ni. Kenapa wave 3 kat sini? Tengok RSI dia. Ini adalah yang tertinggi. Yang tertinggi daripada structure daripada 2 ni. Ini yang tertinggi. Ni kan. Ada cari yang ada divergence. Habis 3 kat sini. 3 dalam 3 dalam 3. Itu je. Boleh? Dapat skor best apa? Dapat skor best. Kau pakai cat aku untuk pergi exam kali. Apa benda lah kau buat. Aduh, sakit otak aku. Jumpa Discord. Tak jumpa Discord, pergi dekat PM saya dekat Facebook. PM saya dekat Facebook, saya bagi link. Kalau wave kecil tak masuk lagi, kalau wave kecil dalam complete wave, besar tak complete lagi, macam mana? Asyik. Kalau wave kecil dah complete, wave besar tak complete lagi, asalkan wave kecil tadi 1618 anda boleh masuk. 1618 itu dia kata kunci dia. Ataupun wave 1, wave kecil lagi tak sampai 100. Wave besar pun tak sampai, tak complete lagi. Boleh? Grup Telegram. Okey. Thank you. Copy. Ni Discord. Ni semua ada. Telegram. Jadi best student ni kali. Ni Kasha. Yang ini nampak dekat answer tu. Ambil Discord punya ni. Ya, kita tak cari hujung trend. Anda tak cari hujung trend. Masalahnya bila seorang trader tu cuba cari trend hujung. Anda depo 1 trilion, trade 1 trilion baru anda move market. Setakat anda depo $50 lepas tu aku masuk ni jatuh ni, tak payahlah. Tak payah sembang lah kan. Kita ikut the trend. Selagi kita tak tahu ni habis kat mana. Tapi kalau dia lebih 1618, 4 ni ada trade. Itu je. Dia tak sampai 1618, 4 ni ada tak trade. Kalau dia dah sampai 100%, 1, 2, 3 poin, tak sampai 1618 ke atas ni, ini anda tak trade. Dia tak ada incomplete sequence. Itu je. Inilah yang saya pakai. 3711 system. Okay. Asalkan ini buat high daripada previous structure dia. Dan ini buat high kan. Dan kita ada incomplete sequence. Maksudnya kita ambil 3 wave ni 3 wave. Kalau ini macam ni. Okey. 3 wave. Macam mana kejap. Okey. Kita ambil daripada belakang ni contohnya. Katalah kita ada high macam ni. Okey, kita ambil daripada ini kepada sini. Contoh ini buat high. Anda dapati incomplete sequence dia atas lagi. Dia break out macam ni. Then 3 wave ni anda long daripada sini. Itu je. Hari-hari kita cerita benda ni. Okey. Sambungkan dengan market dynamic ni kita cerita lain kali. Fahamkan kaitan di antara structure, everything berkait dalam kumpulan yang sama ataupun kumpulan yang correlate seperti Euro USD dengan Yen Group.
Yen Group dengan indeks. Indeks dengan komoditi. Komoditi dengan komoditi dolar. Anda akan nampak chart dia berkait-kait. Cara ajar kelas saya bagi tuan, ya. Cara ajar kelas saya bagi tugas rumah baru diajarkan pada next session. Okey. Tak, cerita dia Elite Wave anda tak dapat belajar macam ni. Cerita dia anda kena lukis. Tu je. Anda boleh belajar teknik, anda boleh belajar wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Tapi bila kita tengok kat chart, dia tak sama macam yang kita tengok dalam buku. Satu saya tunjukkan chart paling besar dulu. Lepas tu ada tengok 1, 2, 3, 4, 5 je. Itu je. Ingat tak cerita hari Sabtu tu? High low. Itu je. Tak apa. Dia kita practice. Sama-sama. Boleh nampak Kasyah link tadi? Ambil cat tu semua ada dekat ni. Semua ada dekat Telegram, dekat Discord. Sebab apa saya kongsikan Discord? Kita tak lama lagi tak ada webinar macam ni tau. Anda terpaksa ikut webinar dekat website. Anda ikut webinar dekat website nanti. Ya, bulan depan. Okay? Risk management, do all this. Anda rekodkan anda punya sistem expectancy dan tolong print out yang ni. Buat satu position saja model, ikut je. Ini trade 1, trade 2%. Saya tak percaya dengan sampai 2% risk tu. Saya trade 0.25 paling besar pun 0.25 ni besar bagi saya. Anda sistem saya tengah 20A ke atas, then saya naikkan. Ini satu entry 2%. Okey? Dah pukul 4, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, jaga duit, buat benda sama, berfikir yang jauh sikit, ada objektif jelas, dan anda nak besarkan anda punya passive income, bukannya active income. Bukannya anda punya trading account. Daripada trading account, lambakkan kepada, ingat formula dia tadi. Anda kekal dulu dengan 60-40. As your equity makin besar, setiap tahun kan anda letakkan labur. Dan anda mungkin dah start 70-30. Anda nak besarkan dekat active income, dekat passive income anda, bukan trading account. Buat benda ni. Your aim is this, 80-20. Di mana pada satu hari, passive income anda cukup untuk menampung perbelanjaan anda tahunan, anda dah sampai financial freedom. Ada dan kalau anda nak trade juga, itu mungkin anda boleh kata anda trade untuk extra income. Masa tu baru anda kata extra income. Okey, jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil link Discord tu, masuk dalam Discord. Ambil chat tu semua. Semua ada. Everything semua ada kat situ. Ambil Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.